semakin ramai yang melakukan pembedahan ini untuk kepuasan diri. Walau bagaimanapun, hal ini patut diperbetulkan kerana tidak semua pembedahan plastik bertujuan untuk kecantikan. Pembedahan plastik ini kebanyakannya tertumpu pada kecantikan semata-mata seperti memancukan hidung, membuang lemak dan sebagainya. Selain itu, ada juga pembedahan ini dilakukan untuk mengubah bentuk asal rupa normal manusia disebabkan kemalangan dan cacat yang kekal. Di Malaysia sendiri, ramai yang kita dapat lihat semakin ramai Muslim yang salah gunakan pembedahan plastik ini semata-mata untuk kelihatan tidak tua. Ini sudah semestinya bercanggah dengan ajaran Islam. Pembedahan kosmetik atau plastikos berasal dari kata Yunani yang bermaksud dibentuk atau ditukar estetika tubuh menggunakan kandungan daripada tubuh sendiri seperti tulang rawan, lemak dan kulit. Selain itu, terdapat juga penggunaan bahan artifisial seperti implan atau silikon, contohnya bagi meninggikan hidung atau menganjalkan payudara. Tujuan untuk perubatan dan pemulihan rupa fizikal atau wajah seseorang. Yang pertama, disebabkan kecacatan. Contohnya untuk menghilangkan sumbing di mulut atau kaki yang melekat di antara satu sama lain ataupun terbakar kulit dan seumpama dengannya. Yang kedua, ingin lebih cantik dan menarik. Pembedahan ini yang bertujuan semata-mata untuk menambahkan kecantikan atau mengekalkan keremajaan adalah haram kerana pembedahan sebegini tidak termasuk dalam pembedahan keperluan. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang hukum pembedahan kosmetik menurut Islam. Di dalam Islam, hukum pembedahan terbahagi kepada 3 bahagian iaitu harus, wajib dan haram. Pada mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor kali ketiga yang bersidang pada 11 Ogos 2015 telah memutuskan hukum pembedahan kosmetik adalah harus dengan syarat tiada kemudaratan kepada kesihatan dan tidak merubah ciptaan Allah. Hukum menjadi wajib disebabkan kecacatan atau kemalangan dengan tujuan untuk menyelamatkan nyawa. Manakala hukum menjadi haram sekiranya berniat untuk kecantikan dan tiada keperluan untuk melakukan pembedahan. Kaedah fiqh pula ialah yang pertama, setiap perkara dinilaikan berdasarkan niat. Maksud secara umum, setiap perkara dinilai berdasarkan apa yang diniatkan olehnya. Hukumnya adalah harus bergantung kepada niat orang yang melakukan pembedahan berkenaan. Manakala yang kedua, kesusahan membawa kemudahan. Sesuatu amal itu dapat diringankan apabila terdapat kesusahan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga ialah kemudaratan hendaklah dihapuskan. Terdapat hukum-hukum iaitu wajib, harus dan haram. Seterusnya, pembedahan plastik akibat peperangan. Pembedahan plastik pertama di dunia ini telah dijalankan pada 1917 yang dikendalikan oleh seorang doktor pakar kulit iaitu Sir Howard Gillis dari New Zealand yang telah melakukan proses pembedahan pencantuman kulit sebahagian anggota yang lain untuk pertama kalinya dalam sejarah pembedahan moden di Plymouth, England. Gambar yang cukup mengejutkan ini adalah gambar seorang tentera laut Walter Yeo yang menjalani pembedahan plastik akibat peperangan Jutland yang disertainya semasa era Perang Dunia Pertama. Walter Yeo telah kehilangan kelopak matanya dan mengalami kecacatan muka yang teruk semasa peperangan Battle of Jutland. Berikut juga adalah gambar sebelum dan selepas prosedur pembedahan plastik yang membina kembali wajah Walter. Usia gambar tersebut juga diyakini lebih dari 90 tahun yang lalu. Benarkah semua pembedahan plastik dapat memberikan kepuasan terhadap apa yang diinginkan? Kisah seorang model berasal dari Korea bernama Hang Myoku boleh dijadikan pengajaran. Wajahnya sudah cantik pada asalnya, namun akibat berasa tidak puas hati, maka dia terobses melakukan suntikan silikon pada wajahnya. Malangnya, mukanya semakin bengkak. Doktor menasihatkan supaya menghentikan, namun Miyoko mencari doktor lain sehingga apabila ketiadaan silikon, dia sanggup menyuntikkan minyak masak ke wajahnya. Akhirnya, beginilah hasil rupa wajah Miyoko setelah gagal suntikan silikon dan telah menjalani beberapa kali pembedahan plastik. Namun semuanya gagal.
Nasi sudah menjadi bubur. Miyoko akhirnya pasrah dengan apa yang telah terjadi. Allah telah berfirman dalam surah At-Tin ayat 4 yang bermaksud, sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Sebagai kesimpulannya, isu pembedahan plastik ini bukanlah isu yang asing lagi dalam kalangan masyarakat hari ini. Allah telah menciptakan seseorang manusia itu sudah bersesuaian dengan dirinya dan itulah ciptaan yang terbaik untuk mereka. Setiap manusia seharusnya bersyukur dan memanfaatkan anggota badan yang Allah telah berikan dengan sebaik mungkin. Manusia juga perlulah belajar untuk bersyukur dengan kurniaan Tuhan kerana Allah juga telah memberi peluang kepada kita untuk hidup di muka bumi ini. Sekian.